Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita pada isim marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan. Seperti mana kita sudah tahu, isim yang dirafa'kan itu ada 7. Maka kita sudah melalui yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar. Hari ini kita akan menerangkan satu bab isim marfu', iaitu isim kana. Jadi isim kana ini antara perkara yang sering kita jumpa di dalam Al-Quran dan juga dalam percakapan orang-orang Arab. Isim kana. Jadi, apakah tugas kana? Yang kita highlightkan di sini adalah isim bagi kana, kerana yang menjadi rafa' itu adalah isim bagi kana. Jadi, untuk kita mengetahui secara detail, kita kena tahuilah apakah fungsi kana itu, dan kana itu apa, dan apakah fungsinya. Maka kana itu tugasnya. Bila orang tanya apakah tugas kana, tugas kana adalah merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar. Maknanya kana ini dia ada isim dan juga dia ada khabar. Hukum isimnya mesti dirafa'kan dan hukum khabarnya mesti dinasabkan. Itu adalah hukum yang sabit pada kana. Contoh Al-Quranul Karim, wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini satu contoh yang mudah, yang kita senang nampak. Wa kana Allahu ghafura rahima, dan adalah Allah itu yang bersifat maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kana dipanggil fi'il madhi naqis, beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ini cara kita bercakap. Bila kata kana dipanggil fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis maknanya fi'il madhi yang ada amal. Amalnya apa? Merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar. Daripada contoh ini, Allah itu lafzul jalalah sebagai isim bagi kana. Wa kana Allahu, Allah itu lafzul jalalah sebagai isim bagi kana. Hukumnya rafa'. Hukumnya rafa'. Hu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kan? Mengapa rafa' dengan dhammah? Kerana isim mufrad. Yang ini kita sudah biasa dengan format dia yang terdahulu. Jadi saya tu dia ringkas-ringkas sahaja, dan insya-Allah kita boleh faham. Ghafura menjadi khabar pertama bagi kana. Jadi seperti mana kita sudah lalu, khabar itu adalah cerita. Allah itu tajuk, lafzul jalalah, dan adalah Allah nak cerita apa? Ghafura, yakni Tuhan yang maha pengampun. Oh, itu cerita dia. Jadi ghafura itu menjadi khabar bagi kana. Hukumnya nasab. Alamat tanda nasabnya adalah fathah, kerana dia isim mufrad. Dan cerita yang kedua, kita nak menyatakan juga Allah ini rahimah, maha penyayang. Jadi di situ ada cerita kedua, dipanggil khabar dua bagi kana.
hukumnya nasab, alamat nasabnya adalah fathah kerana dia isim mufrad. Ini contoh yang mudah, yang kita dapat lihat dengan jelas bagaimana fungsinya kana itu, iaitu dia merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar. Baik. Jadi sebenarnya bukan yang beramal sebegini kana sahaja, tidak. Kana dia datang bersama dengan saudara-saudaranya. Kita panggil saudara-saudara kana, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya semua ada 13. Okey. Hari ini kita akan diperkenalkan dengan saudara-saudara bagi kana. Makna saudara-saudara bagi kana ini maknanya kesemua saudara-saudara kana ini dia beramal sama macam kana, yakni menasabkan isim, merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar. Okey, kana. Jadi kana ini boleh diterjemahkan menunjuk masa yang lampau, kan? Kita kata dulu. Boleh diterjemahkan dengan dulu, ataupun dengan makna menjadi boleh, ataupun dengan makna adalah boleh, ataupun kadang-kadang kita jumpa kana ini tidak ada terjemahan, kan? Makna kana itu dipanggil kana tambahan, ada juga, kan? Makna tidak perlu diterjemah. Ams, kan? Pada waktu petang, ataupun maknanya menjadi. Adha, pada waktu duha, ataupun maknanya menjadi. Asbaha, pada waktu pagi, maknanya menjadi. Dhalla, pada waktu siang, ataupun maknanya menjadi. Bata, pada waktu malam, ataupun maknanya menjadi. Sara, maknanya menjadi. Baik. Ada lagi laisa, tidak ataupun bukan. Mazala, selalu, sentiasa, masih. Tiga-tiga tu kita boleh terjemah mengikut kesesuaian ayat. Manfakka, selalu sentiasa, sama. Mafati'a pun maknanya sama. Mabariha, maknanya sama. Madama, maknanya selama ataupun selagi. Itu adalah saudara-saudara bagi kana. Jadi kesemua saudara-saudara bagi kana itu dia beramal merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar. Selepas kita melihat kepada saudara-saudara kana, maka di sini kita datangkan satu persatu contoh setiap kana dan juga saudara-saudaranya, agar kita memahami bagaimana bentuk dan gaya terjemahan ayat tersebut. Okey, kana Zaidun aliman. Saya di sini menggunakan terjemahan, tidaklah terjemahan harfi, tetapi terjemahan lebih kepada terjemahan mafhum sahaja, agar mudah kita menterjemahkan. Kana Zaidun aliman. Muhammad adalah orang yang alim. Muhammad adalah orang yang alim. Salah juga. Bukan Muhammad, Zaid. Kerana selalu pakai nama Muhammad, terjemahan pun jadi Muhammad. Mana Zaid adalah orang yang alim. Tidak mengapa ya. Zaid adalah orang yang alim. Jadi kalau terjemahan harfi begini, kana Zaidun aliman, adalah Zaid itu orang yang alim, pun boleh. Tetapi kalau terjemahan mafhum ataupun terjemahan yang lebih mudah, Zaid adalah orang yang alim. Zaid adalah orang yang alim. Maknanya dia bukan baru nak belajar alim, dia sudah menjadi orang alim. Sebab tu digunakan kana, menunjuk kata Zaid tu sudah alim. Jadi contoh lagi, amsa karimun maridan. Amsa karimun maridan. Amsa saudara bagi kana, karimun isim bagi amsa, maridan khabar bagi amsa. Terjemahannya, karim sakit pada waktu petang. Karim sakit pada waktu petang. Kalau terjemahan lama,
terjemahan pondok, dia terjemah amsa karimun maridan, berpetang-petang karim itu sakit. Jadi agak sukar untuk difahami. Jadi kita terjemah dengan mudah, karim sakit pada waktu petang. Mana kita nak menyatakan waktu bilakah karim itu sakit, yang ini dia sakit pada waktu petang. Contoh lagi, asbahal ustadzu farihan, ustaz bergembira pada waktu pagi. Asbaha saudara kana, al ustadzu isim bagi asbaha, farihan khabar bagi asbaha. Maknanya ustaz bergembira, farihan bergembira, asbaha pada waktu pagi. Kalau terjemahan harfi, berpagi-pagilah oleh ustaz itu dalam keadaan gembira. Kita ambil terjemahan yang mudah, nah? Kemudian adhal muwazzafuna mushtaghilina. Adhal muwazzafuna mushtaghilina, pekerja-pekerja bertugas di waktu duha. Jadi kita datangkan contoh-contoh ini agar contoh-contoh ini juga dapat membantu kita untuk kita memahami bahasa Arab dan juga bertutur dengan bahasa-bahasa ataupun bertutur dengan perkara-perkara yang kita sering cakapkan. Kan? Kalimah-kalimah ini ataupun ibarah-ibarah ini dapat membantu kita untuk kita mempraktikkan percakapan bahasa Arab. Adhal muwazzafuna mushtaghilina, pekerja-pekerja bertugas di waktu duha. Dhalla Hasanun ghadbana, Hasan marah pada waktu siang. Dhalla Hasanun ghadbana, ghadbani sangat marah. Kan? Hasan sangat marah di waktu siang. Nah, Hasanun isim, ghadbana khabar. Batat Fatimatu mutadabbiratan al-Qur'ana, Fatimah mentadabbur Al-Quran pada waktu malam. Batat Fatimatu mutadabbiratan Al-Qur'ana, Fatimah mentadabbur, maknanya memerhati Al-Quran itu pada waktu malam. Baca dengan tadabbur, menghayati isi kandungannya, itu dipanggil tadabbur. Fatimatu isim bagi batat, dan mutadabbiratan khabar bagi batat. Al-Qur'ana maf'ulun bih bagi mutadabbiratan. Dan seterusnya, Sara Khalidun najihan, Khalid menjadi orang yang berjaya. Sara Khalidun najihan, selalunya digunakan lafaz begini kalaulah Khalid dulu tidak berjaya. Sekarang dia sudah menjadi orang yang berjaya, kita pun kata kepada dia Sara Khalidun najihan, Khalid menjadi orang yang berjaya. Contoh lagi, laisa ar-rajulu ghaniyan, laisa saudara kana, ar-rajulu isim bagi laisa, ghaniyan khabar bagi laisa. Terjemahannya, lelaki itu tidak kaya. Laisa ar-rajulu, tidaklah lelaki itu kaya. Contoh lagi, mazala Umaru mujtahidan. Jadi mazala ini kadang-kadang ada orang salah terjemah. Jadi hendak melihat terjemahan yang lebih tepat, perlu menilai kepada ayat tersebut. Zalah ada juga dengan makna hilang. Takkanlah kita terjemah tidak hilanglah oleh Umar. Macam mana? Mujtahidan, sebagai orang yang berusaha. Jadi tidak tepat. Jadi bila mazalah sebegini dengan makna sentiasa. Mazala Umaru mujtahidan, Umar sentiasa berusaha. Mazala Umaru mujtahidan, Umar sentiasa berusaha. Man fakka Sa'idun kaslana, Sa'id selalu malas. Sama je, man fakka maknanya selalu, sentiasa, lebih kurang sama saja terjemahan. Menunjuk kepada istimrar, maknanya perkara yang sering berlaku. Sa'id
memfakka, sentiasa kaslana, malas. Ma fati'a farisun hazinan, faris sentiasa bersedih. Ma fati'a farisun hazinan, farisul isim, hazinan khabar. Ma barihat Aisyatu nasyitatan, Aisyah sentiasa cergas. Nasyitah, cergas. Aisyah tu jadi isim, nasyitatan jadi khabar. Huwa masrurun ma damat zaujatuhu farihatan, dia gembira ma damat, selama mana isterinya gembira. Huwa dia, kalau kita i'rab, huwa mubtada, masrurun cerita dia, yakni khabar. Huwa kita katalah Zaid, Zaid masrurun gembira. Bila tu dia gembira? Madama, ni madama ni yang dipanggil saudara kana. Selama mana? Zaujatuhu isim bagi dama, farihatan khabar bagi dama. Dia yakni Zaid bergembira selama mana isterinya itu gembira. Baik. Baik, selesai segala contoh-contoh mengenai kana dan juga saudara-saudaranya. Jadi kita boleh perhati lagi dan lagi, dan kita cuba praktikkan terjemahannya dalam percakapan kita. Baik. Terkadang-kadang lafaz kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata ini memberi makna menjadi. Maknanya menjadi. Menjadi ni maknanya apa maksud menjadi? Menjadi ni kita kata daripada berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu dipanggil menjadi. Sebagai contoh, jadilah tanah liat itu tembikar. Maknanya daripada tanah liat dibuat sampai jadi tembikar. Itu dipanggil menjadi. Mana berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka contoh yang kita bawakan di sini hanya satu sahaja, kana Aliyun tabiban. Mana Ali sudah menjadi doktor. Kalau bahasa mudah bercakap. Kana Aliyun tabiban. Ali menjadi doktor. Dulu dia orang biasa, sekarang dia sudah menjadi tabib, sudah menjadi doktor. Baik. Perkara seterusnya yang perlu kita faham, yang tertasrif dari kana juga beramal. Apa maksud yang tertasrif? Kadang-kadang orang hanya tertumpu kepada bentuk lafaz. Maknanya kana, amsa, asbaha, adha, dhalla. Bukan itu saja. Maknanya yang tertasrif, mana yang boleh dibentukkan daripada kana itu, maka ia juga tetap beramal. Sebagai contoh, saya buat contoh di sini. Kana fi'il madhi, betul. Yakunu, ini dipanggil tasrif dia. Mana yang dipecahkan daripada kana jadi yakunu, fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga kun, maknanya fi'il amar. Itu pecahan-pecahan dia. Kemudian ada lagi kaunu, masdar, kainun, isim fa'il, la takun, fa'il nahi. Di sini dipanggil, inilah yang dipanggil tasrif daripada kana. Maknanya fi'il mudhari' daripada kana pun beramal, masdar daripada kana pun beramal, isim fi'il amar daripada kana pun beramal. Semuanya beramal, bukan tertumpu kepada lafaz kana, lafaz asbaha, lafaz amsa dan sebagainya. Bukan tertumpu kepada itu saja, tetapi yang boleh dipecahkan, yang boleh ditasrifkan daripada kana juga beramal. Sebagai contoh, kun taliban mujtahidan. Kun, jadilah olehmu
taliban, penuntut ataupun pelajar, mujtahidan, yang bersungguh-sungguh. Kun, ini fi'il amar daripada kana. Taliban, isim bagi kun. Mujtahidan, khabar bagi kun. Jadilah kamu, wahai penuntut, sebagai talib, sebagai penuntut, mujtahidan. Salah ya. Kebetulan kun, jadilah oleh kamu taliban. Taliban ini khabar. Mujtahidan ini dipanggil sifat kepada taliban. Jadilah kamu penuntut yang bersungguh-sungguh. Okey, di manakah isim bagi kun? Isim dia mana? Tak nampak isim dia. Isimnya adalah anta ataupun adalah kamu. Ini mungkin pelajaran tinggi sikit, tapi tak apa. Kun, jadilah kamu. Kamu itu dipanggil isim. Taliban itu dipanggil khabar. Mujtahidan dipanggil sifat. Maka ini contoh yang menunjuk kata taliban. Kun ini fi'il masdar ini, nama fi'il amar ini beramal. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita, dan perlu diulang kaji pelajaran-pelajaran yang terdahulu, kan. Mudah-mudahan ia dapat membantu kita insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, bila mana kita mula mempraktikkan membaca bahasa Arab, membaca kitab-kitab. Maka grammar ini dah sangat penting untuk kita mendapat kefahaman yang tepat. Jadi kalau kita tidak memahami grammar bahasa Arab, maka dikhawatiri dalam kita membaca bahasa Arab, kita tidak dapat mencapai kefahaman yang tepat. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.